orang dulu. Okey, cikgu stop presenting dulu. Okey, murid-murid semua, cikgu nak tengok suara kamu okey tak? Siapa-siapa cuba cakap? Damia, okey? okey. Okey, Pagi Wani. Dapat dengar tak? Izara, cuba bercakap. Ariana, cuba bercakap. Boleh dengar, boleh ya? Boleh. Okey, Izara sana boleh. Ariana boleh? Boleh. Boleh. Lepas tu Wani bercakap tapi cikgu tak dengar. Okey, memandangkan ada gemar. Jadi kalau macam itu semua tutup mic sajalah. Semua tutup mic saja supaya kita nanti punya kelas boleh lancar. Jadi tutup dulu. Kalau ada apa-apa, cikgu akan cue kamu dengan angkat tangan. Masih ingat macam mana angkat tangan? Cuba angkat tangan semua. Klik pada butang angkat tangan. Ya. Jadi pastikan kamu kita akan menggunakan fungsi angkat tangan lah kalau macam itu. Okey. Jadi untuk hari ini, jadi kita tidak mahu membazir masa. Jadi Damia, Fahim ada dengan kamu kah? Kalau ada nanti beritahu ya. Okey, jadi cikgu akan share screen. Jadi seperti yang kamu tahu, hari ini kita akan tengok apa yang telah kita... Okey, tunggu sekejap. Jadi hari ini kita akan sambung apa yang telah kita belajar sebelum cuti ini. Jadi kita tengok balik sekejap. Kalau sebelum cuti ini kita belajar isi padu kan? Masih ingat benda ini? Jadi kalau kamu tengok kenderaan yang manakah dapat mengisi lebih ramai murid, memanglah bas sebab dia punya ruang lebih besar. Ini telah kita belajar ya. Jadi apa yang kita guna? Kita guna unit mililiter dengan liter. Mililiter dengan liter kita guna untuk mengukur air. Air juga kita panggil cecair. Lepas itu kalau benda yang besar sikit kita juga boleh guna meter padu ataupun sentimeter padu. Tengok picagari boleh guna untuk ukur air, cawan dan juga koram renang. Jadi ini telah kita belajar ya. Jadi sambil kita belajar, murid-murid kamu perlu ada buku teks ya. Tengok buku teks dulu. Lepas itu kita sudah tengok macam mana kita nak isi, kita nak mengukur isi padu kotak lohong. Jadi kalau benda itu kosong, berapa banyak kubus ini boleh kita masukkan. Jadi ini telah kita belajar sebelum cuti. Jadi hari ini kita akan tengok satu lagi aktiviti ataupun satu lagi cerita. Kalau dia ialah air, isi padu cecair. Jadi kalau air, macam mana kita nak ukur dia? Jadi untuk itu, pastikan murid-murid semua ada buku teks. Jadi kamu perlu tengok buku teks muka surat 88 ya. Muka surat 88. Jadi cikgu akan sambung sikit dulu. Jadi mari kita tengok cerita dalam buku teks anda. Cikgu baca ya. Lim, Langgi dan Aisyah membeli kotak susu. Jadi mereka beli kotak susu yang berukuran 200 ml. Mereka ingin mengetahui sama ada isi padu kotak susu tersebut sama seperti yang dilaberkan. Jadi kalau kamu tengok air kotak ini, air dia ialah 200 ml. Jadi macam mana kita tahu dia ialah 200 ml cun itu? Jadi untuk memastikan dia berapa banyak, kita perlukan alat yang sesuai untuk mengukur dia. Jadi alat-alat yang sesuai ialah pertama, silinder penyukat. Silinder penyukat. Jadi mana satu ialah silinder penyukat? Silinder penyukat ialah panjang ini. Okey, jadi ini ialah silinder penyukat. Yang kedua ialah bika. Ini ialah silinder penyukat. Yang kedua bika. Ini ialah bika. Beza dia, silinder penyukat dia tinggi. Bika dia lepeh sikit, gemuk sikit. Jadi kalau kamu perasan nanti air masuk sini dia tinggi lah.
Kalau kamu masuk bikar, dia leper tetapi air mereka adalah sama banyak ya. Air mereka adalah sama banyak. Macam mana kita tahu pada alat-alat ini mereka ada ukuran. Ukuran itu sama sahaja. Walaupun dia tinggi, ukuran dia sama. Walaupun dia leper, ukuran dia sama. Masing-masing akan menunjukkan 20. Cikgu rasa Zikri yang masuk tadi ke? Siapa yang masuk tadi? Siapa yang masuk tadi? Okey, cikgu teruskan dulu ya. Jadi untuk itu, kita ada dua alat. Satu ialah silinder penyukat, satu ialah bikar. Sebenarnya ada banyak lagi cara, ada banyak lagi alat. Mari kita tengok di sini. Jadi ini kita tahu ini ialah penyukat. Ini ialah apa? Ini ialah apa? Ini kita panggil sebagai bika. Jadi ini ialah bika. Jadi kita Label. Ya, label tidak. Ini kita panggil sebagai bika. Selain bika, kita ada lagi satu lagi. Kita ada penyukat silinder. Okey, ini kita panggil sebagai penyukat silinder. Jadi ini kita panggil dia sebagai penyukat silinder. Jadi kalau kamu perasan dekat alat-alat ini, cikgu besarkan lagi. Kalau kamu perasan, tak boleh besar sangat. Okey, alat-alat ini dia ada garis-garis ya. Garis-garis itu dia menunjukkan dia berapa besar. Jadi kamu perlu tahu kalau dia alat itu bila dia ada garis-garis itu menunjukkan isi padu dia. Isi padu cecair kita boleh ukur dengan menggunakan bikar dengan penyukat silinder. Ini dua yang antara perlu kita gunalah. Selain itu memandangkan kita sudah masuk sini, cikgu nak tunjukkan beberapa lagi contoh. Kita juga boleh guna benda ini. Ini kita panggil tabung uji. Tabung uji. Okey, ini kita panggil tabung uji. Jadi tabung uji juga kita guna untuk mengukur isi air. Jadi kamu tengok bentuk dia tidak sama. Lepas tu ada satu lagi, ini. Ini kamu tengok dia isi air juga tetapi dia punya bentuk lain sikit. Ini kita panggil kelalangkon. 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 Tunggu sekejap. Kelalangkon. Jadi ini merupakan antara alat-alat yang boleh kita guna untuk mengukur air. Jadi nanti ada satu lagi yang perlu kamu tahu ialah benda ini. Benda ini. Okey, walaupun dia tak ada meja, ini. Kalau kamu perasan dia macam bika tetapi dia ada mulut dia. Dia macam bika tetapi dia ada mulut. Ini kalau kamu tengok buku teks kamu pada muka surat mana muka surat? 91. Kalau kamu tengok buku teks 91, ini nama dia ialah apa? Tengok muka surat 91, beritahu cikgu ini nama dia apa? Tin. Dia tin apa? Kalau kamu perasan, bila dia macam bika dan ada mulut, dia panggil tin eureka. Tin eureka. Jadi kalau kamu perasan, okey, untuk mengukur air ataupun isi padu cecair, kita boleh guna bikar, kita boleh guna penyukat silinder, kita boleh guna tabung uji, kita boleh guna kelalangkon, kita boleh guna tin eureka. Jadi ada banyak lagi bahan-bahan ataupun radas yang berada dalam makmal yang boleh kamu guna untuk mengukur isi padu cecair. Jadi sini dia kata 1 silinder penyukat dan 2 bika. Jadi ada banyak lagi lah.
Jadi macam mana kita nak membaca? Kita tengok balik buku teks muka surat 89. Kalau kita tengok dari kedudukan yang tidak sama, air itu tidak akan sama besar, sama banyak. Jadi Lim dia tengok dari atas, dia kata 210 ml. Kalau Langi dia tengok dari bawah, dia kata 190 ml. Kalau Aisyah, perempuan ini dia tengok cun-cun, dia dapat 200 ml. Jadi siapa punya cara membaca ialah cara yang betul? Siapa punya bacaan ialah bacaan yang betul? Aisyah. Aisyah, sebab mata dia cun-cun dekat nombor itu. Jadi kamu tak boleh tinggi, tak boleh rendah, mata kamu kena cun-cun. Jadi kena cun-cun di mana? Jadi ada nama benda ini, kita panggil nama ini sebagai meniskus. Meniskus. Jadi bacaan yang betul ialah bacaan yang diambil oleh Aisyah. Jadi kamu perlu tahu kalau orang tanya kenapa dia betul? Sebab kedudukan matanya berada pada aras meniskus. Jadi mata ini kamu kena cun-cun dekat garis di atas tu. Jadi kamu mesti dari sini sampai ke sini. Jadi bila kamu cun dengan garis itu, kamu akan nampak dia ialah 200 ml. Jadi inilah cara. Jadi dia sini ada maksud dia. Meniskus ialah permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan berkeluk. Berkeluk tu maksudnya garis panjang ini. Garis panjang ini kita panggil meniskus. Jadi macam mana kita baca? Ingat mata kita mesti cun-cun dekat meniskus. Jadi dari sini tengok cun-cun barulah dia 200 ml. Jadi nanti latihan kamu kena baca ya. Jadi masa kamu baca, kamu mesti tengok cun-cun sahaja ataupun tengok mana garis panjang ini berada. Kalau kamu perasan 100 hingga 200, tengah-tengah sini ada berapa banyak? 100 hingga 200, beza dia berapa? 200 tolak 100? Matematik sekejap. Buka mic, bercakap. 200 tolak 100, berapa beza dia? 100. Lepas tu kalau kamu tengok, okey tutup balik mic. Bila kamu tengok sini, okey cikgu besarkan dia ya. Okey, bila kamu tengok antara 100 ini dia bahagi kepada banyak petakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia bahagikan 10 petak. Jadi satu garis itu dia mewakili 10. 10. Jadi kalau sini 100, di sini 100, 10. 100, 20, 100, 30. Jadi nanti kamu perlu menggunakan matematik sekejap juga ya. Jadi sebab dalam buku kamu ada cerita itu. Jadi kamu kena tengok beza dia berapa. Kalau sini beza 100 bahagi kepada 10 petak. Satu petak itu ialah 10. Jadi itu ialah bagaimana kita mengukur isi padu cecair. Mata mesti pada paras meniskus. Jadi cikgu teruskan sikit lagi sebelum kita buat nota. Jadi ini kita akan buat aktiviti nanti. Jadi apa berlaku kalaulah benda itu sekarang bentuk dia tidak tetap? Benda itu kalau bentuk tidak tetap, susah kita nak mengukur menggunakan apa yang kita tahu. Jadi benda yang tak tetap itu, tidak tetap bentuk, kita panggil isi padu pepejal tidak sekata. Isi padu pepejal tidak sekata. Jadi macam mana kita nak mengukur, tengok apa yang dia buat. Ini air kan, lepas tu air ini sudah ada, lepas tu kita baling lagi batu ini ke dalam. Dia ikat pada tali, dia masukkan ke dalam bikar ini. Jadi perasan tak air itu akan meningkat. Air akan meningkat banyak macam ini. Jadi air yang meningkat ini ialah berapa besar batu ini. Jadi air yang meningkat sebenarnya ialah isi padu batu ini. Jadi cara ini ada nama cantik dia. Kita panggil dia sebagai kaedah sesaran air. Isi padu pepejal tidak sekata ditentukan melalui kaedah sesaran air.
isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu objek itu. Jadi ini ialah air yang tersesar itu kan. Jadi ini sebenarnya juga bersamaan dengan isi padu batu itu. Jadi dia ini sebenarnya ialah isi padu batu. Cikgu, kenapa ini batu, ini air? Mana boleh sama? Tapi sebenarnya bila kita masukkan dia akan menaik. Jadi dia menggantikan ruang sini. Jadi apa yang dia gantikan ruang? Dia gantikan isi padu. Jadi isi padu yang tersesar ini, air yang tersesar ini ialah isi padu batu ini. Kamu perlu tahu kaedah ini kita panggil kaedah sesaran air. Ada dua cara. Cara pertama kita guna matematik. Jadi perlu menggunakan sikit matematik ya. Air asal dia 20. Lepas masukkan batu, air itu naik sampai 30. Jadi beza dia 10 kan. Jadi batu itu 10 ml lah. Ataupun kita boleh kata 10 cm3. Okey. Ataupun kita boleh kata batu itu 10 cm padu. Jadi sama ada 10 ml ataupun 10 cm3 padu ni, ini semua merujuk kepada isi padu. Okey, jadi ini ada sikit matematik ya. Jadi kamu perlu tahu tapi dia tak susah, senang-senang sahaja. Cara yang kedua, ya ini kita dah tengokkan tadi. Jadi ini yang kita panggil dia sebagai tin eureka. Tin eureka. Jadi apa yang berlaku? Tunggu. Okey. Jadi apa yang berlaku, kita juga boleh mengukur isi padu pepejal tidak sekata itu dengan menggunakan kaedah ini. Air kamu tengok dia cuncun dekat muncung dia. Jadi muncung dia apabila kita masukkan batu itu, air itu akan tersesar, air itu akan mengalir. Kalau kamu tengok tadi, ini air dia naik ke atas, jadi kita tolakkan. Jadi sini air dia terus mengalir ke penyukat silinder sini. Kalau dia terus mengalir ke sini, sinilah berapa tinggi dia. Sinilah berapa besar batu itu. Jadi ini pun kita boleh guna untuk mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Jadi ada beberapa alat yang perlu kamu tahu. Ini ialah tin eureka. Tin eureka. Ini ialah penyukat silinder. Penyukat silinder. Lepas itu kamu perlu tahu bika, kamu perlu kenal dengan tabung uji dengan kelalang kon. Jadi semua alat-alat ini boleh kita guna untuk mengukur isi padu cecair. Ada satu lagi. Okey, ini. Okey. Ini macam jarum kan? Ini kita panggil dia sebagai picagari. Picagari. Jadi kamu tengok picagari itu dalam pun isi air kan ataupun cecair. Jadi picagari juga boleh kita guna untuk mengukur cecair. Jadi inilah alat-alat yang boleh kita guna untuk mengukur cecair ya. Jadi hari ini kita belajar dua cerita. Bagi mereka yang baru masuk macam Jikri dengan Sazuddin, hari ini kita belajar dua cerita. Cerita pertama ialah bagaimana kita mengukur isi padu cecair. Untuk mengukur isi padu cecair, kita menggunakan alat-alat yang sesuai seperti yang ditunjukkan tadi. Lepas itu, kamu perlu tengok cuncun pada paras meniskus ini. Jadi, kamu perlu lihat pada paras air itu kita panggil meniskus. Jadi tak boleh tengok bawah, tak boleh tengok tinggi lah. Dan kamu perlu tahulah berapa nilai dia nanti. Okey. Lepas itu kita akan mengukur alat yang tidak sekata. Jadi contoh batu kita nak ukur, kita menggunakan kaedah sesaran air. Kaedah sesaran air. Apa yang cikgu tunjuk ini semua dalam buku teks ya. Tengok buku teks. Jadi sebelum kita buat nota dengan latihan, cikgu akan tunjukkan dua video. Video pertama ialah macam mana kita mengukur isi padu cecair. Jadi kita tengok video ini sekejap. Okey ke tengok video? Okey. Tunggulah sekejap. No, bukan ini.
Tunggu sekejap. Kita akan tengok macam mana kita nak mengukur isi padu cecair. Okey. Kita tengok video ini sekejap. Michael membeli jus buah dari sebuah gerai. Penjual memasukkan jus buah di dalam cawan. Cecair seperti jus buah di dalam cawan memenuhi ruang dan mempunyai isi padu. Alat pengukur piawai digunakan untuk mengukur isi padu cecair. Alat ini ialah bika, silinder penyukat dan kelalang kod. Alat pengukur piawai mempunyai tanda senggatan padanya yang menunjukkan unit piawai. Unit piawai yang paling biasa digunakan untuk isi padu cecair yang kecil seperti jumlah cecair di dalam bika ialah mililiter atau ml. Jadi perlu tulis unit ya. 1 mililiter sama dengan 1 cm padu atau isi padu kubus dengan sisi 1 cm. Jadi ml sama Unit dengan piawai cm untuk isi 3. padu cecair yang besar ialah liter atau L. Liter. 1 liter adalah sama dengan 1,000 mililiter atau 1,000 cm padu. Jadi ini Ia juga matematik sama ya. dengan isi padu kubus dengan sisi 10 cm. Apabila mengukur isi padu cecair menggunakan silinder penyukat, adalah penting untuk menggunakan teknik yang betul untuk memperoleh pengukuran yang jitu. Pertama sekali, letakkan silinder penyukat di atas permukaan yang datar dan rata. Kemudian, tuangkan cecair yang anda ingin ukur ke dalam silinder penyukat. Di bahagian atas cecair, kita boleh lihat permukaan yang melengkung yang dipanggil meniskus. Meniskus. Apabila membaca ukuran, mata kita mesti pada paras yang sama dengan bahagian meniskus yang paling bawah untuk mengambil bacaan yang jitu. Ambil garis Dalam yang contoh panjang. ini, bahagian bawah meniskus sejajar dengan tanda 50 ml silinder penyukat. Oleh itu, isi padu cecair ialah 50 ml. Okey. Jadi kamu tengok kalau kamu nak mengukur isi padu cecair macam itulah. Jadi okey, ada satu lagi video kita tengok habis, lepas tu kita terus dengan nota kalau sempat. Jadi sekarang itu ialah isi padu cecair kan. Macam mana kalau kita nak mengukur isi padu batu iaitu pepejal tidak sekata? Okey, kita tengok video sekejap. Tunggu line. Itulah semua kena line. Line kamu okey ke? Okey, kita tengok ini. Eddie berkata, "Hai Jeff, apakah yang anda kutip?" Jeff menjawab, "Ia adalah seketul batu daripada taman saya. Bentuknya tidak sekata, tidak seperti batu-batu kecil di dalam akuarium saya. Saya mahu meletakkannya di sudut tertentu di dalam akuarium. Tetapi saya perlu tahu isi padunya dan bagaimana untuk mengukurnya. Cara yang paling mudah untuk mencari isi padu objek yang tidak sekata bentuknya adalah dengan menggunakan kaedah sesaran air. Isikan silinder penyukat dengan sedikit air, kemudian ukur isi padu awal air. Jadi ini Seterusnya, masukkan objek yang jadi tadi bacaan awal ialah asal tak ada barang. Lepas tu kita masukkan barang, air itu akan naik. Berapa banyak air itu naik, itu ialah isi padu batu itu. tidak sekata perlahan ke dalam silinder penyukat. Rekodkan isi padu akhir air di dalam silinder penyukat. Jadi kamu tengok akhir dia ialah 120. Jadi sekarang beritahu cikgu berapa besar batu ini, berapa isi padu batu ini, 120 tolak dengan 100. Jadi jawapan dia ialah, buka mic dan jawab. 120 tolak dengan 100. Ya? 20. Tapi ingat mesti ada unit dia. Apa unit kita? Unit kita ialah ml.
Jadi jawapan kita ialah 20 ml ataupun 20 cm padu. Kita habiskan cerita ini. Perbezaan antara isi padu akhir dan isi padu awal air dalam silinder penyukat merupakan isi padu batu. Isi padu batu ialah 20 ml. Gabus adalah objek ringan. Ia terapung di air. Bagaimanakah kita mengukur isi padu gabus dengan menggunakan kaedah sesaran air? Tadi batu kan boleh tenggelam ke bawah. Sekarang kalau kamu tengok gabus itu kan terapung. Kalau gabus itu terapung, tak dapatlah kita ambil isi padu gabus itu. Jadi macam mana kita boleh tenggelamkan gabus itu? Ini perlu kamu tahu ya. Kita tengok macam mana dia buat. Pertama, objek berat diikatkan pada tali dan diletakkan ke dalam silinder penyukat yang mengandungi air. Ini adalah isi padu awal sebelum gabus diletakkan di dalam air. Seterusnya, seketul gabus diikatkan pada batu yang sama dan dimasukkan ke dalam silinder penyukat. Ukur isi padu air yang baru di dalam silinder penyukat. Ini adalah isi padu akhir. Perbezaan antara isi padu akhir dan isi padu awal air dalam silinder penyukat adalah isi padu gabus. Jadi kamu tengok, tadi kan dia tak boleh tenggelam. Jadi kita kena tenggelamkan gabus itu dengan cara kita ikatkan dia dengan batu yang kita ukur tadi. Tadi air kan sudah naik sampai 120 ml. Jadi kita ikatkan lagi gabus itu dan tenggelamkan dia sepenuhnya. Jadi dia naik sampai 135. Kita tidak kira benang itu, kita tidak kira tali itu. Kita anggap tali itu tidak ada isi padu. Jadi kalau macam itu, gabus itu isi padu dia ialah 15 ml. Jadi beritahu cikgu soalan terakhir, apakah nama kaedah ini? Apakah nama kaedah ini? Isi padu pepejal tidak sekata. Ya, bawah sikit tengok perkataan yang hitam. Apa nama kaedah ini? Boleh Sesaran air. Ya, jadi kaedah ini kita panggil kaedah sesaran air. Ingat ya, benda ini kita panggil kaedah sesaran air. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, semua sila keluarkan buku nota masing-masing. Jadi dalam 1 jam ini kita selesaikan semua benda. Okey, jadi keluarkan buku nota. Jadi kita akan buat nota hari ini. Jadi hari ini kita belajar mengukur isi padu pepejal tidak sekata dan juga mengukur isi padu cecair. Jadi kita masih lagi dekat tajuk pengukuran. Jadi semua sila keluarkan buku tulis. Okey, sekarang kamu akan menggunakan fungsi angkat tangan ya. Jadi kalau kamu sudah bersedia, sila angkat tangan sebab nanti cikgu akan cek kamu punya perkembangan menggunakan fungsi angkat tangan. Contohnya, cikgu sedang tekan angkat tangan macam itu. Okey? Jadi sedia semua? Sudah ambil buku ke kamu orang? Sudah. Sudah, cikgu. Okey, jadi kita guna fungsi angkat tangan ya kalau kita tak nak bercakap. Okey, sekarang seperti biasa tulis tarikh dengan hari dulu. Tarikh hari ini ialah 26 Julai. Tunggu sekejap. Cikgu pun tak jadi menulis ni. Lama sangat tak menulis. 26 Julai dan hari ini hari Isnin. Kita lagi dekat unit 6 pengukuran. Hari ini ialah tajuk yang terakhir. Minggu depan kita akan masuk tajuk baharu pula. Okey, jadi tulis dulu tarikh hari dengan tajuk, siap angkat tangan. Bukan angkat tangan yang sebenar ya. Dekat bawah kamu punya handphone ada simbol tekan tangan tu, siap tekan tangan. Okey, bagus. Tajudin sudah. Okey, Izara dah. Ayana dah. Okey, jadi semua orang sila pastikan kamu sudah angkat tangan. Kalau sudah angkat, boleh turun balik ya. Jadi, Dahlia bagus. Okey, jadi untuk itu, seperti yang kamu tahu, dan kalau kamu tengok WhatsApp tadi, kita akan buat peta pokok. Jadi, tajuk kita hari ini ialah mengukur isi padu. Jadi, dekat atas, kamu tulis
mengukur isi padu. Cikgu besarkan sikit ya. Okey, jadi mengukur isi padu. Jadi kita ada dua cerita hari ini kan. Jadi kamu belahkan dia kepada dua lagi. Jadi yang pertama sekali kita mengukur isi padu cecair. Cara kedua tadi kita ukur benda yang tidak tetap bentuk. Kita panggil pepejal tidak sekata. Pepejal tidak sekata. Pepejal tidak sekata. Okey. Kalau ada pembaris, sila guna pembaris ya. Pastikan kerja kamu kemas. Jadi untuk mengukur isi padu cecair, cikgu akan sambung cerita cecair dulu ya. Jadi cikgu naik lagi sikit, cikgu macam ini ya. Jadi kamu perlu kenal apa alat itu. Biasanya kita guna alat penyukat silinder. Jadi penyukat silinder dengan garis ini, cadangan cikgu kamu guna 3 garis setengah. Jadi 1 garis, 2 garis, 3 garis. 1 garis, 2 garis, 3 garis. Kalau kamu ada pembaris, sila guna pembaris ya. Ini ialah tapak dia. Jadi dia akan ada ukuran dia macam ini. Jadi ini kita panggil penyukat silinder. Okey, ini kita panggil penyukat silinder. Jadi cikgu besarkan bahagian ini. Jadi untuk penyukat silinder, isilah air sikit-sikit. Mana-mana kamu nak isi. Jadi air itu dia mesti tinggi, lengkung, tinggi balik. Okey, dia mesti tinggi, lengkung, tinggi balik. Jadi bawah ini kita panggil dia sebagai meniskus. Jadi ini ialah air kamu. Adakah cikgu terlalu cepat? Boleh ikut ya. Nanti cikgu akan bagi masa. Jadi macam mana kita nak baca? Kita mesti baca ikut ini. Jadi ini kita kena baca ikut taras itu. Taras itu kita panggil sebagai meniskus. Meniskus. Jadi mata kita mesti cuncun dekat sini. Jadi kamu mesti tengok ke garis bawah ini. Kita panggil dia sebagai meniskus. Jadi mata kamu mesti pada aras meniskus. Okey, cikgu akan berhenti di sini sekejap. Kalau kamu siap, boleh angkat tangan. Jadi pertama sekali kita nak mengukur isi padu cecair. Paling biasa kita guna silinder penyukat ataupun satu lagi ialah bika. Bika. Jadi tadi cikgu dah tunjukkan banyak lagi. Kelalang kon, tin eureka, semua boleh. Semua alat-alat itu ada ukuran dia, senggatan. Jadi pada macam mana kita nak membaca, mata kita mesti cuncun pada air. Macam mana kita cuncun dekat air itu? Pada aras meniskus. Pada aras meniskus. Kalau sudah siap, boleh angkat tangannya. Tak payah cantik, asal ada. Okey, asal kemas, asal ada. Okey, bagus. Ariana dah siap. Okey, sampai itu cikgu semak orang dulu. Ya, cikgu belum tengok orang lagi. Okey, Ariana dah, Sazudin dah. Lepas itu kita ada Dahlia, kita ada Damia. Damia, ada Fahim dengan kamu? Ya. Ada? Okey, lepas tu kita ada Izara. Izara, 3 orang lagi kamu orang kah? Noraima dengan Norain ada? Ada. Okey, bagus. Cepat sikit yang lain. Kalau sudah siap, kita bergerak kepada isi padu pekerja tidak sekata. Sudah siap ke ini? Okey, bagus. Sudah.
Wani, ada kamu? Wani. Kita buat kerja dah. Kalau ada angkat tangannya. Okey. Dah siap. Okey, angkat tangan saja supaya kita tahu ya. Okey, kita akan teruskan kepada nombor 2. Jadi kalau kamu tengok sebelah, pepejal tidak sekata. Jadi macam mana kita nak ukur batu itu ya? Contohnya cikgu ada satu biji batu dekat sini. Jangan lukis dulu. Kita ada satu biji batu ini. Jadi macam mana kita nak ukur dia? Jadi masih sama, kita akan menggunakan penyukat silinder. Dalam sains, biasanya kita akan menggunakan penyukat silinder. Macam tadi, kita guna 3 garis setengah, 1 garis, 2 garis, 3 garis. Setengah, 1 garis, 2 garis, 3 garis. Tutupkan dia, buat tapak. Kita buat satu lagi. Setengah, 1 garis, 2 garis, 3 garis. Setengah, 1 garis, 2 garis, 3 garis. Kita tutup tapak dia. Kalau ada pembaris, guna pembaris. Kalau tidak ada, macam cikgu lah. Jadi ingat, ini ialah penyukat silinder buat dia punya ukuran. Okey. Katakan kita masukkan sikit air dulu. Jadi kita ambil garis yang pertama ini. Jadi ini ialah air kamu. Okey. Ini kita panggil awal. Cerita awal. Jadi nanti apa yang berlaku nanti, kita akan masukkan batu. Jadi nanti di sini ada satu biji batu, kita akan ikat dengan tali. Okey? Jadi air tadi macam ini kan. Jadi sekarang air itu akan naik. Air itu akan naik. Katakan dia naik kepada 2 petak ini. Jadi sekarang air itu sudah meningkat. Kenapa air meningkat? Sebab batu ada di dalam. Jadi ini kita panggil cerita akhir kita. Okey? Jadi daripada awal sampai ke akhir. Jadi beritahu cikgu berapa banyak dia naik. Dia naik 1 petak ini kan. Jadi dia naik berapa banyak. Itulah ialah isi padu batu itu. Okey? Jadi cerita terakhir kamu perlu tulis. Isi padu sama dengan bacaan akhir. Mesti akhir sebab dia tinggi. Dalam unit ML, tolak dengan bacaan awal. Dalam unit ML juga. Okey, cakap tentang L ini, hari itu ada banyak murid yang anggap cikgu tulis E, bukan E ya. Okey, bila kita tulis ML, MM kan, L itu kita style sikit macam ini. Jadi L dia memang akan macam ini. Biasanya kita tulis ML macam ini kan, pun boleh. Jadi ini betul, ini pun betul. Jadi kamu punya cara menulis ML macam ini ya. Jadi L itu dia macam ini. Ini ialah L sebenarnya, ini ialah L. Okey, jadi jangan keliru, itu ialah L. Okey, ini ialah cara yang pertama. Tulis nombor 1. Kalau siap, angkat tangan. Okay. Tunggu sekejap ada orang masuk. Okay. Kita sekarang masih lagi dekat nota ya. Jadi sekarang kita tengok, okay bagus. Jadi sekarang kita tengok macam mana kita nak mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Pepejal tidak sekata ialah benda yang tidak ada bentuk yang tetap. Contohnya batu. Jadi macam mana kita nak mentahu isi padu dia, kita guna matematik. Isi padu akhir, bacaan akhir, tolak bacaan awal. Jadi kalau kamu yang selama ini ikut cikgu siap, angkat tangan. Kalau belum, cikgu tunggu. Jadi ingat, cara ini kita panggil sebagai kaedah sesaran air. Bagus Ariana. Kita ini panggil kaedah sesaran air.
Yang lain kalau sudah siap angkat tangan juga supaya cikgu tahu. Yang baru masuk ini siapa? Wong kah? Okey, bagus. Izara. Siapa ni? Wow. Ya. Sudah dapat buku ke kamu? Belum kan? Sudahkah? Belum. Okey, kamu tengok-tengok dulu lah. Kamu tengok-tengok dulu. Sekarang mereka sedang buat nota. Jadi sekarang cikgu kecilkan sikit. Jadi kalau kamu tengok, banyak dah mereka buat. Tadi kita tengok isi padu cecair, iaitu mata kita perlu pada meniskus. Jadi sekarang isi padu tidak sekata pula. Dia perlu mengambil matematik akhir tolak awal. Okey, cikgu teruskan ya. Jadi ada satu lagi cara, ada dua cara kan. Cara kedua, kita menggunakan tin Eureka. Jadi cara kedua, kita menggunakan tin Eureka. Boleh cikgu sambung nombor 2? Jadi nombor 2, senang saja. Kamu perlu lukis tin Eureka itu. Okey, sebelum tin Eureka, kamu lukis penyukat silinder dulu. Okey, kamu kena bawah sikit sebab tin Eureka itu kena di atas. Jadi dia macam ini. Okey, 2 petak saja ini. Lepas tu tin Eureka dia mesti di atas. Okey, sebab kalau tidak di atas, air itu tidak mengalir. Jadi ini ialah tin. Lepas itu kena macam mana dia di atas? Kita buat satu kotak yang tinggi. Okey, jadi ini kotak yang tinggi. Atas ini benda kita panggil tin Eureka. Tin Eureka. Jadi tin Eureka tu air isi sampai penuh lah. Jadi sekarang katakan ada satu biji batu di dalam. Ada satu biji batu di dalam. Air itu akan mengalir ya. Air itu akan mengalir. Contohnya sampai sini. Jadi berapa besar batu itu. Inilah ialah isi padu yang tersesar. Isi padu tersesar sama dengan isi padu batu. Okey, jadi ini ialah cara yang kedua. Jadi kita juga boleh menggunakan alat itu. Alat itu kita panggil tin Eureka. Jadi apa benda ini? Benda ini kita ialah kotak sahaja ya. Kotak sahaja. Ataupun benda yang buat dia tinggi. Jadi cara ini pun boleh. Cara ini pun kita panggil sebagai kaedah sesaran air. Kaedah sesaran air. Kalau sudah siap, boleh angkat tangan. Cikgu bagi sikit masa untuk kamu menyiapkannya. Kalau kamu sudah siap, sambil itu kamu boleh tengok buku aktiviti kamu. Ya, kita habiskan dia terus ya, supaya 1 jam ini semua kerja siap. Jadi kita akan tengok buku aktiviti muka surat 59, 60, 61, 62. 4 nombor itu. Okey, yang lain tu cepat sikit, tak payah cantik. Cikgu dah kata, ini bukan seni. Tak payah cantik, cepat sikit. Siap, angkat tangan. Cikgu tak nampak. Ya, bagus, Sazuddin. Ya, jadi kamu kena angkat tangan, baru cikgu kenal. Okey, Izara, bagus. Dahlia, jangan cantik sangat. Cepat sikit. Wani, cepat sikit. Damia, adakah kamu? Cepat sikit. Okey, bagus. Ariana, boleh turunkan tangan? Bagi mereka yang sudah siap, sedia dengan buku aktiviti kamu ya. Kita selesaikan terus. Jadi cikgu akan kecil sikit. Cikgu nak ambil gambar untuk hantar ke kelas. Jadi ini yang kita belajar pada hari ini ya. Wah, banyak kerja. Jadi ini yang kita belajar. Cikgu ambil gambar sekejap. Dan cikgu akan share ke WhatsApp nanti. Tunggu sekejap, tunggu sekejap. Ini juga ada dalam buku teks kamu ya. Ini juga ada dalam buku teks kamu. Jadi kamu perlu tahu sahaja. Okey, cikgu akan hantar ini ke WhatsApp. Jadi Wong, kalau kamu terlepas nanti boleh rujuk dalam WhatsApp ya. Okey, tunggu sekejap.
Okey, jadi ini ialah nota kita pada hari ini. Kamu boleh guna 2 muka surat kalau kamu rasa dia banyak ya. Jadi cikgu send ke sini dulu. Tidak apa, kita ikut mana yang mampu sajalah ya. Jadi seterusnya, okey. Semua sudah siap ke? Boleh kita masuk ke aktiviti? Boleh kita masuk ke aktiviti sudah? Boleh? Semua sudah siap nota? Boleh kita masuk aktiviti? Boleh. Okey, Izara boleh, Ariana boleh. Dahlia dengan Wong, kita tengok aktiviti ya. Kita tengok aktiviti. Damia? Ada ke Damia? Dengan Wani? Okey ke? Kita masuk aktiviti ya. Kita masuk aktiviti boleh? Okey ya. Kalau kamu masih belum siap nanti boleh rujuk WhatsApp ya. Jadi kita masukkan aktiviti. Jadi kita ada 4 muka surat, banyak tu tapi tak banyak. Tapi tak banyak kerja lah. Jadi sekarang kita tengok kita punya buku aktiviti. Jadi cikgu harap selain Wong semua sudah dapat buku ya. Jadi nanti kalau kamu ada buku terus isi saja, senang cerita. Jadi seperti biasa kamu perlu tulis tarikh dengan hari. Hari ini hari Isnin. Dan hari ini ialah 26 Julai. Okey, tulis tarikh dengan hari dulu. Sudah? Jadi kita tengok, tandakan betul pada alat yang boleh mengukur isi padu. Ya, jadi kita tadi sudah belajar pelbagai bentuk. Mana yang ada cikgu tunjuk tadi? Ada tak cikgu tunjuk benda ini tadi? Ada tak cikgu tunjuk benda ini tadi? Tak ada. Ini kita panggil picagari. Ini kita panggil picagari. Jadi kalau kamu tengok tadi dekat sini, kita ada satu benda ini kita panggil picagari. Jadi ada ya, cikgu ada tunjukkan. Selain itu, ada tak cikgu tunjuk benda ini? Ada. Apa nama dia? Penyukat? Ya, silinder. Bagus. Ini apa lagi nama dia? Bikar. Bikar. Jadi sini ada 3 alat untuk mengukur isi padu cecair. Picagari, penyukat silinder dan bikar. Apa kita buat? Kita tikkan dia. Tikkan dia. Tikkan dia. Tikkan dia. Boleh buat? Boleh. Saya warna tik saja. Jadi sekarang nombor 2, sambung garis putus-putus yang menunjukkan aras mata yang betul. Mana satu yang betul? A ke B ke C? C. C. Jadi sambung garis kamu lah. Jadi sini sambung. Tengok baik-baik. A ke B ke C? Kalau C, dia sampai atas ini. Kita nak ambil yang panjang ini. B. Cikgu ulang. Ya, cikgu ulang. Kalau kamu cakap C, tunggu sekejap. Kalau kamu tengok C itu dia akan sampai ke 41. Kita mahu yang panjang ini. Jadi panjang ini tadi kita panggil sebagai Meniskus. Ya, jadi jawapan sebenarnya ialah B ya. Jadi kita sambung garis ini yang betul. Barulah dia sampai 40. Jadi kenapa B? Sebab mata dia pada paras, matanya pada aras, kedudukan matanya pada paras. Apa nama benda itu tadi? Kedudukan matanya pada paras Meniskus. Ya, meniskus. Itu saja. Jadi kenapa ini betul? Sebab mata dia pada paras meniskus. Jadi ingat garis panjang ini kita panggil sebagai meniskus. Garis panjang ini kita panggil sebagai
meniskus. Garis panjang ini kita panggil dia sebagai meniskus. Okey. Jadi siap angkat tangan. Okey, bagus Ariana. Bagus Azudin. Izara, Noraima, Norain. Siapa lagi? Boleh yang lain? Okey, Wong nanti kalau dapat buku nanti buat ya. Pastikan kamu faham dulu sekarang ya, faham. Jadi kita punya garis panjang itu kita panggil dia sebagai meniskus. Bagus, turun tangan. Yang lain tu boleh kita teruskan? Boleh. Okey, bagus. Jadi sekarang tadi dalam video kamu ada ajar macam mana kita nak mengukur. Jadi kita ikut saja dia. Jadi kamu tengok macam mana kita nak ukur. Sebelum itu tulis tarikh dengan hari dulu. Isnin dengan 26. Okey. Kita tengok gambar dulu. 1, 2, 3, 4. Mana satu yang nombor 1? Kamu rasa arti kerja nombor 1 tu kita buat apa? Mana satu yang macam nombor 1? Langkah nombor 1, kita perlu letakkan kita punya penyukat silinder pada meja ya. Ini sebenarnya ialah langkah 1. Langkah 1, kita letakkan dia pada meja. Lepas itu, kita nak buat apa lagi lepas itu? Dalam dia masih kosong. Jadi, apa kita buat? Dalam dia masih kosong kan? Jadi, kita tuang air. Jadi, ini nombor 2. Okey, ini nombor 2. Lepas itu, baca dulu ke letak kertas di belakang dulu? Kertas dulu. Jadi ini nombor 3. Barulah ini kita membaca. Jadi tulis nombor dulu 2, 4, 1, 3. Nanti kamu perlu tahu ya. Jadi mula-mula letakkan meja penyukat pada meja, tuang air, letak kertas, baca. Jadi 2, 4, 1, 3. Sekarang mana satu ialah langkah 1 ini? Ambil bacaan ke, letak kertas putih ke, letak penyukat silinder ke atau tuang? Langkah 1? Silinder penyukat di tempat yang rata. Okey, kamu tulis sini 1 dulu. Dengar, kamu tulis sini 1 dulu. Nanti kamu salin ke dalam, boleh? Jadi kamu letak ini sebagai 1 dulu. Mana nombor 2? Tuangkan cecair ke dalam silinder penyukat. Bagus, tuangkan cecair. Jadi nombor 2 kita tuangkan cecair. Nombor 3 apa kita buat? Kita letakkan kertas putih. Jadi ini 3 dan akhir sekali kita ambil bacaan. Jadi tulis dulu nombor, nanti kamu salin ya. Cikgu tengok masa kita tinggal 10 minit. Tulis nombor dulu. Kelas tulis nombor dulu. Sudah tulis nombor? Angkat tangan. Sudah. Okey, jawab sajalah, kita pun tak ramai orang sebenarnya. Yang lain sudah siap? Kamu nak type pun boleh. Kalau kamu tak nak type, cakap saja pun senang. Okey? Jadi, bacaan kita 4, 3, 1, 2. Okey. Cikgu lupa, cikgu ambil gambar ini sekejap. Okey, cikgu nak send pada sini. Okey, tunggu. Kita balik semula sini. Okey, ini sudah. Boleh kita sambung. Nanti, jangan macam ini ya. Nanti kamu salin ini balik ke dalam ya. Jadi, ini langkah 1. Kamu salin di sini. Jadi, kamu salin. Letakkan. Jadi, kamu nanti salin ya. Letakkan silinder penyukat di tempat yang rata. Jadi kamu salin ya nanti. Cuma sekarang kita
cikgu cepatkan lagi. Boleh kita teruskan? Boleh. Okey, kita teruskanlah ha. Cikgu risau masa tak cukup sekarang. Kita kecilkan lagi dulu. Okey. Jadi kita teruskan ke muka surat ketiga ini. Mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Tulis dulu tarikh dengan hari. Nanti salin. Sabar ya, kita habiskan cerita dulu. Jadi isi tempat kosong dengan jawapan yang betul tentang cara Aisyah mengukur isi padu sepanah menggunakan kaedah sesaran air. Jadi pertama sekali, Aisyah menggunakan apa untuk mengukur isi padu sepanah? Apa nama benda ini? Silinder penyukat. Ya, silinder penyukat. Kamu nak penyukat silinder pun betul saja asal ada nama itu. Jadi bacaan asal dia berapa? Apa nombor besar itu? Apa nombor besar itu? Berapa nombor itu? 30. 30. Yalah, kenapa susah sangat? 30 je. Jadi dia menggunakan silinder penyukat. Bacaan berapa? Bacaan 30. Kita sambung. Sekarang dia masukkan sepanah itu. Aisyah menggunakan apa untuk mengikat sepanah? Apa dia guna? Tali. Tali boleh, benang boleh. Tali lah. Aisyah menggunakan tali untuk mengikat sepanah. Sekarang air berapa besar? Air berapa tinggi? 40. 40. Jadi sekarang air itu ialah 40. Bacaan isi padu akhir ialah 40. Jadi kalau kita nak cari isi padu besar tolak kecil, 30 dengan 40, siapa lebih besar? 40. Jadi 40 di depan lah. 40 di depan tolak dengan 30. 4 tolak 3. Sifar tolak sifar. Matematik jadi tak? 40 tolak 30. Jawapannya? 10. Ya, tu je. Adakah cikgu terlalu cepat? Tidak. Tidak, boleh ikut. Boleh. Cikgu ulang sekejap. Mula-mula kita guna silinder penyukat. Jadi air itu 30. Lepas tu kita guna tali untuk ikat. Sekarang naik jadi 40. Jadi sekarang isi padu sepanah itu besar tolak kecil lah. Akhir tolak awal. 40 tolak 30. Jadi isi padu dia ialah 10. Jangan tengok saja, buat terus. Sudah dapat buku ke Sajuddin? Belum? Belum kah? Kalau sudah dapat tu terus buat ya. Terus buat. Jangan tunggu. Inilah masa kita buat kerja. Okey, kita sambung sekejap. Okey, kita buat muka surat yang terakhir. Ya, jadi tulis lagi tarikh dengan hari. Tarikh hari ini ialah Isnin. Ya, hari ini banyak ya sebab kita nak habiskan kerja. 26 Julai. Okey, kita ada mangga, skru dengan ladong. Ladong ialah batu untuk mengayuh ya. Okey, memancing. Jadi ini menggunakan kaedah sesaran air untuk mengukur isi padu objek yang berikut. Jadi masih ingat ini kita panggil dia sebagai tin eureka. Tin eureka. Jadi bila kita masukkan air itu akan tersesat, lepas tu kita tuangkan air itu ke dalam penyukat, silinder penyukat. Jadi sekarang air dia macam ini. Jadi sekarang kita besarkan dia. Kamu tengok ada ini 10 sampai 20. Boleh lihat? Kamu tengok 10 sampai 20. Sini berapa beza dia? 10 kan? 10. Lepas tu kamu tengok ada berapa petak. Kamu kena kira petak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau macam itu, satu petak, satu nombor. Okey, satu petak, satu nombor. Sekarang, sini sudah 10. Sini berapa?
11. Sini. Berapa? 12. Ya, macam tu je. Ya, jadi mangga ini berapa? 12. Tu je. Boleh ikut? Lepas tu kita tengok skru ini. Tengok skru ini. Tunggu. Okey. Dia mula dari bawah. Bawah sini berapa? Bawah sini berapa? 1. Kosong. Kosong dulu. Baru sini 1. Sini 2. Sini 3. Kalau macam itu berapa isi padu dia? 3. Tu je. Boleh? Tadong kelas. Ni, tadong ini berapa? Bawah ini tadi berapa? 0. Kakak dia. Tak. Sini tak. Sini 2. Sini 3. Sini 4. Jadi sini 5 lah. 5. Jadi sekarang kamu belum siap. Ialah kamu belum buat lagi buka surat yang tengok. Jadi sekarang ini saja apa yang kamu nak lengkapkan. 12, 5. Jadi pastikan kamu lengkapkan dia saja. Jadi selepas itu ini jangan lupa tulis nombor-nombor dia. Boleh ikut? Boleh semua? Boleh ya? Okey, cikgu akan stop sharing. Kita nak ambil gambar. Lepas itu habis sudah ya. Jadi semua kamera. Semua sudah buka kamera. Tengok orang hari ini. Jadi kita ada Izara, Noraima, Norain, kita ada Ariana, Hai Wong. Okey, Sajuddin, buku sudah dapat? Anggok kalau dapat, Keleng kalau tidak dapat. Sudah dapat buku? Belum. Ambil buku nanti, ambil buku, siapkan terus. Tengok kawan-kawan kamu dah siap kerja. Siap kerja terus ya. Fahim ada, Jamia ada, Dahlia ada, Wani ada. Okey, cikgu harap cari Wong dengan Sajuddin nanti ambil buku dan buat kerja ya. Dan lain semua sudah siap kan? Jadi nanti ada satu lagi latihan tu salin semula ayat-ayat itu. Okey, semua orang senyum. Kita ambil gambar. 1, 2, 3. Okey. Sekali lagi, sudah. 1, 2, 3. Okey. Jadi dengan itu tahniah kepada semua yang mengikuti. Itulah kita kena belajar. Sudah mula PDPR ya. Jadi mesti bangun awal lagi. Cikgu pun baru bangun ni. Bangun awal-awal, cepat-cepat dan siapkan kerja, nanti petang boleh main. Okey ya. Jadi dengan itu kita sudah selesai kelas hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih. Okey, jadi semua boleh leave sudah. Boleh habiskan tamat panggilan sudah ya. Okey, bye-bye semua. Bye.